Program imunisasi COVID-19 kebangsaan mendapat reaksi positif. Untuk lanjut dan perkembangan semasa yang lain dari negeri Sabah, kita terus bersama dengan Muhammad Syarizam Awang langsung dari Kota Kinabalu. Syarizam. Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan dimulakan esok dilihat sebagai sinar baharu dalam memerangi wabak berkenaan. Walaupun mendapat respon berbeza daripada rakyat Sabah, namun rata-rata penduduk yang ditemui RTM menyambut baik program imunisasi tersebut. Vaksin itu akan mengurangkan kesan jangkitan kepada kita. Dia kurang serius lah itu jangkitan COVID. Keduanya, kita tidak menularkan atau menjangkitkan orang lain. Jadi dengan itu, dia berhenti di tempat kita saja. Masanya sudah tepat sekali, Nana. Dan kita rakyat Sabah sentiasa menunggu. Orang bilang pucuk dicita ulang mendatang. Kerana bahayanya COVID ini satu wabak yang begitu, ibaratnya wabak yang baru. Saya memang rasa gembira sebab vaksin dah sampai. Ada dua orang bilang situasi. Satu macam mau, kedua rasa was-was. Tapi untuk kebaikan, apa kata kita perlu. Kalau saya vaksin ni kita tidak ada pilihan sekarang. So untuk menyelamatkan ekonomi, saya rasa kita perlu ambil ni vaksin. Sebab salah satunya melindungi semua orang dan kita boleh menjalankan aktiviti di luar. I think apa yang disarankan oleh kerajaan Malaysia adalah sesuatu yang baik untuk semua rakyat Malaysia lah. I think we can back to normal life lah. Bagi pandangan saya, sebab ini pun baru, kita pun mau jugalah ikut. Kalau semua sudah ada perlindungan bersama, nanti dia tidak berbalik. Penghantaran pertama vaksin COVID-19 dijangka tiba di Sabah Khamis ini manakala upacara perasmian vaksinasi COVID-19 peringkat negeri Sabah dirancang 4 Mac 2021. Setakat ini sebanyak 109 buah pusat pemberian vaksin telah dikenal pasti akan terlibat dalam pemberian vaksin di seluruh negeri. Proklamasi darurat yang dikuatkuasa di seluruh negara bermula 11 Januari hingga 1 Ogos 2021 dilihat sebagai peluang terbaik untuk memulihkan ekonomi yang terjejas teruk akibat penularan pandemik COVID-19. Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sabah, UMS, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, pengisytiharan itu secara tidak langsung membuka ruang kepada kerajaan menyediakan pelbagai infrastruktur bagi memantapkan lagi ekonomi, khususnya dalam sektor pelancongan. Datuk Abdul Rahman yakin proklamasi darurat mampu menyelamatkan sektor pelancongan negeri yang hampir lumpuh. Darurat ini memberi peluang dengan kestabilan politik yang ada, memberi peluang kepada kerajaan untuk memastikan infrastruktur pelancongan itu dapat dijaga dengan baik. Datuk Abdul Rahman menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Pada masa sama, beliau yakin proklamasi darurat sedikit sebanyak akan menstabilkan keadaan politik. Sementara itu, Pengarah Pusat Kelestarian Libat Sama Masyarakat UMS, Dr. Jakaria Dasan juga yakin proklamasi darurat mampu memulihkan ekonomi. Proklamasi darurat adalah untuk memastikan ekonomi pulih pada ketika ekonomi dunia sedang berkembang sangat perlahan. Di mana kita lihat bahawa semua negara di dunia juga berhempas pulas menghidupkan dan mengaktifkan generator ekonomi masing-masing. Duta Pelancongan Persatuan Agensi Pelancongan dan Pengembaraan Sabah SATA, Datuk Susan Wong Siu Gwen, yang juga merupakan pemaju hartanah, turut menyambut baik proklamasi darurat. We accepted. We feel that this is okay because I thought they declare the emergency mean that we cannot exporting, we cannot importing to the business why there's no effect. So maybe for the political why is just to stabilize, give more stability in the nation. Semangat ingin membantu pencetus penubuhan sebuah pertubuhan sukarela di daerah Ladatu Sabah yang menyediakan perkhidmatan van jenazah secara percuma. Malah, penularan pandemik COVID-19 menjadikan perkhidmatan disediakan pertubuhan sukarelawan van jenazah Ladatu lebih bermakna. Ikuti laporan disediakan wartawan Mazrona Kalinggalan.
Digerakkan oleh 13 sukarelawan tempatan, Pertubuhan Sukarelawan Van Jenazah Lahadato atau lebih dikenali Van Jenazah Abang Pilot ini menawarkan perkhidmatan menghantar dan mengambil jenazah sejak April 2019. Komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh pertubuhan ini membolehkan mereka dipilih dalam skuad tindakan COVID-19 daerah Lahadato bagi membantu mengurus jenazah pesakit COVID-19. Amanah itu digalas dengan penuh tanggungjawab demi memastikan waris dan keluarga terdekat berasa lega. Hubungan baik dengan unit forensik Hospital Lahadato membolehkan pertubuhan ini melaksanakan tugas fardu kifayah dengan lancar. Sebagai antara individu terpenting yang diharapkan oleh waris jenazah, pasukan ini tidak mengenal penat lelah, berusaha memberikan perkhidmatan terbaik bagi membantu mempermudah urusan jenazah. Seawal pagi selepas kami mendapat info ataupun berita daripada KKM bahawasanya ada jenazah COVID-19 untuk diuruskan, maka seawal 9 pagi pada hari itu kami akan berkumpul di bilik forensik untuk memakai pakaian PPE dalam 8 orang yang akan menguruskan jenazah. Kami memang sudah dilatih dan diajar oleh pihak KKM untuk menguruskan jenazah-jenazah COVID ini daripada awal keluarnya jenazah sehingga kami urus sampai ke dalam jam lahat sehingga kuburan ditutup. Lepas itu kami akan keluar, dibooking apa semua, kami bersihkan dirilah. Tugas penghantaran jenazah menjadi lebih mencabar kerana mereka bukan sahaja perlu berkorban masa dan tenaga, malah turut terdedah dengan risiko jangkitan. Namun ia bukan penghalang bagi sukarelawan berhati mulia ini. Ada satu masa itu kami terpaksa berjauhan seketika daripada keluarga untuk kami mengkuarantinkan diri kami demi keselamatan dan jangkitan yang berlaku pada keluarga kami. Agak sayu dan pilu ketika itu, namun tanggungjawab kami harus dilaksanakan dan disempurnakan. Sebenarnya bukan semua orang mampu ataupun rela untuk melakukan tugas murni ini kerana ia menuntut kesabaran, pengorbanan dan yang paling penting, keikhlasan untuk membantu. Nak standby 24 jam lah. Telefon pun tak asal bunyi saya mesti terjawab. Bagi saya tidak juga susah sebab kita buat kerja begini pun memang nama sukarelawan. Satu kepuasan bila kita dapat membantu orang yang betul-betul memerlukan, orang yang betul-betul susah. Di samping kita mengejar pahala sebenarnya. Kita mengejar kita punya amalan-amalan. Kalau kita permudahkan urusan orang, insya-Allah urusan kita pun akan dipermudahkan. Semoga usaha pertubuhan ini menjadi teladan buat kita dalam mengejar kebaikan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Mazrona Kalinggalan, Berita RTM. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Hindari risiko jangkitan COVID-19. Kita jaga kita. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Edwin.